Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ustazah Syuhada Yusof. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari hukum tajwid, iaitu hukum mad arid lis sukun. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid-murid dapat mempelajari pengertian maksud mad arid lis sukun. Yang kedua, murid-murid dapat mempelajari kadar harokat bacaan mad arid lis sukun. Yang ketiga, murid-murid dapat mengetahui dan mempelajari contoh-contoh ayat yang mempunyai hukum mad arid lis sukun. Dan yang keempat, murid-murid dapat mengetahui cara bacaan yang betul bagi hukum mad arid lis sukun. Arid bermaksud yang mendatang, manakala lis sukun pula bermaksud kerana sukun ataupun mati. Ini kerana mad ini terjadi disebabkan adanya sukun yang didatangkan. Dari segi istilah, mad arid ialah pertemuan huruf mad dan sukun yang terhasil akibat waqaf. Mad arid lis sukun harus dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harokat. Kenapa dinamakan mad arid? Ini kerana sukun pada huruf yang diwakafkan selepas huruf mad itu adalah didatangkan. Maksudnya sukun atau tanda mati itu datang kerana tujuan wakaf ataupun memberhentikan bacaan. Sedangkan jika kita wasalkan ataupun sambungkan bacaan tersebut, ia dipanjangkan atau dibaca dengan kadar mad asli iaitu 2 harokat. Okey, jom kita tengok contoh-contoh ayat bagi hukum mad arid lis sukun. Di sini saya sertakan 4 contoh. Yang pertama, Allamal Quran. Yang kedua, Khalaqal insan. Yang ketiga, Inna syajarataz zaqum. Yang keempat, Ta'amul asim. Okey, di mana kita kena baca 2, 4, 6 harokat itu? Harokat itu berlaku pada huruf mad sebelum kita berhentikan bacaan. Okey, sebenarnya kita boleh memilih sama ada nak baca 2 ataupun 4 ataupun 6 harokat mengikut pernafasan kita sendiri. Okey, cuba tengok contoh. Contoh yang pertama, huruf mad pada contoh tersebut ialah alif kan? Okey, cuba tengok, cuba dengar bacaan saya. Allamal Quran. Saya memilih untuk membaca 4 harokat pada huruf alif tersebut sebelum saya matikan bacaan. Okey, faham kan? Okey, cuba tengok contoh yang kedua. Apa huruf mad pada contoh yang kedua? Huruf mad di situ ialah alif kecil. Okey, cuba dengan saya baca. Khalaqal insan. Okey, saya memilih untuk baca 4 harokat juga sebelum saya matikan bacaan. Okey, contoh yang ketiga, apakah huruf mad pada contoh tersebut? Huruf waw bukan? Okey, jom dengar bacaan saya. Inna syajarataz zaqum. Ku saya panjangkan 4 harokat, baru tutup mulut, matikan huruf mim. Okey, contoh yang terakhir, apakah huruf mad di situ? Huruf ya bukan? Okey, dengar. Ta'amul asim.
Mim. Okey, Si saya bacakan dengan kadar 4 harokat sebelum saya matikan huruf Mim. Okey, apabila kita membaca Al-Quran, ketika membaca hukum mad arid li sukun, apabila kita memilih untuk membaca 4 harokat, sebaiknya kita teruskan bacaan daripada awal sehingga akhir dengan 4 harokat supaya bacaan kita lebih teratur dan juga cantik, insya-Allah. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat memahaminya dan boleh mempraktiskan ilmu yang kita dapat pada hari ini ketika membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.